Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Hanis Arisa binti Mat Johan bernombor metrik A175455. Assalamualaikum, nama saya Nur Fatihah binti Muhammad Jaiz bernombor metrik A173733. Saya Muhammad Abdul Azri bin Azil bernombor metrik N173587. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Ashiki binti Abdullah, memegang kad metrik bernombor A175760. Seterusnya, perjanjian ini diperbuat pada 11 November 2020 antara syarikat BT Frozen Food Sdn Bhd dan juga Ahmad Firdaus bin Farid yang dirujuk sebagai ejen. Oleh itu adalah dipersetujui seperti berikut. Yang pertama ialah pelantikan sebagai ejen. Dengan ini, syarikat telah bersetuju untuk melantik dan juga ejen bersetuju menerima pelantikan sebagai ejen syarikat bagi tujuan memasarkan serta mempromosikan produk syarikat tertakluk kepada syarat dan juga terma perjanjian ini. Setelah itu, ejen adalah dilarang sama sekali untuk menggunakan sebarang hak cipta ataupun harta intelek syarikat melainkan dengan keizinan. Ejen juga perlulah menjaga nama baik syarikat serta imej dirinya sendiri yang merupakan wakil kepada syarikat. Ejen juga perlu menjaga amanah syarikat dengan sebaiknya tanpa membocorkan sebarang maklumat dan juga dokumen sulit milik syarikat. Selain itu, ejen tidak dibenarkan untuk mewakilkan tugasnya kepada orang lain melainkan atas sebab-sebab yang munasabah dan juga atas persetujuan syarikat. Pada menyaksikan hal di atas, pihak-pihak kepada perjanjian ini telah menurunkan tanda tangan mereka pada hari dan juga tahun mula-mula bertulis di atas. Oleh itu, dapat dilihat di bawah kedua-dua pihak iaitu antara pihak syarikat atau prinsipal dan juga bagi pihak ejen, kedua-duanya telah menandatangani perjanjian ini. Seterusnya saya akan sambung dengan konflik kepentingan. Sepanjang perjanjian ini berkuat kuasa, ejen tidak boleh terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan apa-apa pemasaran, promosi atau penjualan apa-apa produk daripada syarikat lain yang menyerupai produk syarikat. Ejen juga tidak boleh sesekali mendedahkan maklumat rahsia atau dokumen sulit kepada mana-mana pihak ketiga, terutamanya yang merupakan pesaing kepada pihak prinsipal. Seterusnya, 3. Tugas dan kod etika ejen. Ejen hendaklah mematuhi arahan prinsipal dan bertindak mengikut arahan prinsipal selagi ianya tidak menyalahi undang-undang. Ejen juga hendaklah melaksanakan tanggungjawab dengan tekun serta selaras dengan skil atau kemahiran yang ada. Ejen hendaklah menjalankan urusan mengikut kelaziman sekiranya tiada arahan daripada prinsipal. Ejen hendaklah membina dan mengekalkan hubungan baik dengan bakal pelanggan dengan cara yang beretika menurut amalan dan prinsip perniagaan. Ejen seharusnya sentiasa memaklumkan syarikat mengenai bakal pelanggan yang berminat dengan produk syarikat dengan syarat bakal pelanggan telah memberi kebenaran bertulis kepada ejen untuk mengesahkan bahawa ia membenarkan maklumatnya diserahkan kepada syarikat. Ejen juga perlulah memaklumkan kepada syarikat apa-apa permohonan untuk pembelian produk syarikat. Ejen perlu mematuhi semua peraturan dan undang-undang berkaitan pemasaran dan promosi produk syarikat. Ejen tidak akan menerima apa-apa hadiah, balasan atau apa-apa manfaat daripada bakal pelanggan bagi memperolehi produk syarikat. Ejen juga tidak boleh membuat perubahan kepada produk syarikat atau barangan promosi yang berkaitan produk syarikat. Ejen juga tidak boleh membuat rundingan atau memasuki apa-apa kontrak bagi pihak syarikat kecuali sekiranya mendapat kebenaran bertulis daripada syarikat.
Ejen juga tidak boleh melakukan apa-apa yang mungkin mendedahkan syarikat kepada apa-apa liability dan tidak menggunakan logo, nama dan harta intelek syarikat untuk apa-apa tujuan selain yang dibenarkan oleh syarikat. Ejen perlu mengemukakan akaun dengan betul dan menyerahkan segala wang yang diterima dengan betul kepada prinsipal apabila diminta dan disertakan bukti-bukti. Ejen juga perlulah menghubungi prinsipal untuk mendapatkan arahan lanjut apabila berlaku kesukaran atau kecemasan. Sekiranya prinsipal gagal dihubungi, ejen boleh bertindak mengikut budi bicaranya dan ejen tidak boleh mewakilkan tugas atau kuasanya kepada orang lain. Bagi pembayaran harga produk, ejen tidak dibenarkan mengutip wang atau menerima wang atau mengeluarkan resit bagi jualan produk melainkan dengan izin bertulis oleh syarikat. Yang kedua, tertakluk kepada klausa 4.1, apa-apa wang yang diterima oleh ejen sekiranya ada, hendaklah dibayar terus kepada akaun yang telah ditentukan oleh syarikat. Bagi komisen pula, sebagai balasan kepada khidmat yang diberikan ejen kepada syarikat, ejen akan dibayar komisen sebanyak 10% untuk setiap produk yang berjaya dijual oleh ejen. Kedua, pembayaran komisen akan dibuat kepada ejen sekiranya ejen berjaya mendapatkan minimal 20 orang pelanggan setiap bulan selepas sebulan tarikh pendaftaran ejen. Ketiga, sekiranya ejen berjaya mendapat 50 atau lebih pelanggan dan mengekalkannya, maka ejen akan dibayar 20% daripada harga produk bagi tahun pertama, 15% daripada harga produk bagi tahun kedua dan 10% daripada harga produk bagi tahun selepasnya tertakluk terma dan syarat. Yang keempat, perjanjian ini akan terbatal sekiranya ejen tidak dapat mencapai tahap minima pelanggan selama 3 bulan berturut-turut atau membawa kerugian kepada syarikat. Kelima, segala bentuk pembayaran komisen yang dibuat kepada ejen akan dibuat pada akhir bulan iaitu 27 atau 28 hari bulan melalui atas talian. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang tempoh perjanjian dan juga penamatan. Yang pertama, perjanjian ini adalah sah dari tarikh perjanjian ini sehingga ditamatkan oleh mana-mana pihak menurut peruntukan dalam perjanjian ini. Dan juga, perjanjian ini boleh ditamatkan oleh mana-mana pihak dengan memberi notis bertulis dalam masa 14 hari serta memaklumkan niat untuk menamatkan perjanjian kepada pihak yang satu lagi tanpa memaklumkan apa-apa alasan sekalipun. Perjanjian yang telah ditambah baik adalah bermula daripada 65 sehingga 66. 65. Apabila perjanjian ditamatkan kepada ejen untuk melangsaikan segala tugasan yang telah diterima sebelum penamatan kontrak. 6.6. Sekiranya perjanjian ini ditamatkan oleh pihak syarikat sebelum tamat tempoh, syarikat hendaklah membayar pampasan kepada ejen. Pampasan yang boleh dituntut termasuk A. Kehilangan saraan atau ganjaran yang boleh diperoleh jika ejen melaksanakan tugas. B. Perbelanjaan yang telah ditanggung ejen dalam menjalankan tugas. Dan C. Ganti rugi lain, contohnya apabila tidak mendapat notis pembatalan yang munasabah diberikan kepada ejen menurut Seksyen 159 Akta Kontrak. Seterusnya, hubungan antara syarikat dan juga ejen. Hubungan antara syarikat dan ejen adalah hubungan prinsipal dan ejen dan bukan majikan dan pekerja. Perjanjian agensi ini adalah ditadbir oleh Undang-Undang Malaysia. Seterusnya adalah bahagian notis. Apa-apa notis, permintaan atau tuntutan yang dikehendaki disampaikan mana-mana pihak kepada pihak yang satu lagi dalam perjanjian ini hendaklah secara bertulis dan hendaklah disifatkan sebagai penyampaian yang mencukupi, dan kegagalan mana-mana pihak untuk memberi notis sekiranya berlaku apa-apa perubahan dan menyebabkan kegagalan kedua-dua pihak melaksanakan kontrak masing-masing dan menyebabkan berlakunya kerugian semasa dalam tempoh kontrak boleh dikenakan tindakan undang-undang.
Masa merupakan parti perjanjian. Masa hendaklah menjadi parti perjanjian ini berhubung dengan segala peruntukan dalam perjanjian ini.